Hello, Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel saya. Okey, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan transformer. Baik, untuk video bahagian pertama ni, saya akan menerangkan kepada awak beberapa aplikasi iaitu berkaitan dengan jenis transformer. Okey, jenis transformer ada dua seperti dalam lower form dulu. Kemudian berkenaan dengan simbol, berkenaan dengan strukturnya dan juga bagaimana sebuah transformer berfungsi. Baik, kita terus ke slide pertama. So this is how a first transformer looks like. In 1946, the USA, the American has invented the very first transformer. Ini bentuk transformer yang pertama keluaran USA. So since then ada banyak transformer yang telah pun di upgrade telah diubah suai mengikut kesesuaian litar. Okey, berikut adalah simbol untuk transformer. Untuk melukis simbol transformer, anda perlu melukis dua gegelung sebelah kiri dan gegelung di sebelah kanan, dan di bahagian tengah ada dua palang garisan. Okey, sebelah kiri dikenali sebagai voltage input, sebelah kanan dikenali sebagai voltage output. Gegelung di sebelah voltage input dinamakan gegelung primer. So number of turn of primer adalah NP. Gegelung di sebelah kanan voltage output adalah gegelung sekunder, maka kita tulis dia NS. So I stands for input, O stands for output, subscript P stands for primer, subscript S stands for sekunder. Baik, dalam penggunaan kita seharian, kita akan come across two type of transformer. The first one will be the step up transformer, injak naik. Transformer injak naik adalah bercirikan number of turn on the secondary ataupun sekunder lebih banyak daripada number of turn on primer. So the voltage on the sekunder is greater than the voltage on the primer. Maka ia menghasilkan suatu output voltage yang lebih besar daripada input voltage. Dengan kata lain, step up transformer is used to step up the voltage. On the other hand, second type of transformer is the step down transformer. Transformer injak turun. Number of turn on the secondary is less than number of turn on primary. So the voltage on the secondary is less than voltage on the primary. So this kind of transformer produce less output voltage. Okay, thus the function will be to step down or to decrease the value of voltage of an alternating current. So step up maksudnya naikkan voltan, step down maksudnya turunkan voltan. Okay, so tolong ingat, naik dan turunkan voltan, bukannya current. Okey, seterusnya adalah struktur sesebuah transformer. Untuk gegelung di sebelah kiri, gegelung input, bilangan gegelung di sebelah kiri atau di sebelah input dinamakan primary coil. Number of turn on the primary coil atau NP. Gegelung di sebelah kanan, gegelung di sebelah output. Dan number of turn on the output on the secondary coil ditulis sebagai NS. Kemudian voltan input atau voltan di sebelah kiri juga dinamakan sebagai voltan primer, boleh ditulis sebagai VI atau VP. Dan begitu juga di sebelah kanan, di sebelah output, voltan di sana ditulis sebagai VO, voltan output, atau VS untuk voltan sekunder. Baik, jom kita tengok bagaimana sesebuah transformer berfungsi. Dalam pembelajaran yang lepas, anda mendapati bahawa jika kita bawakan suatu magnet kekal mendekati solenoid yang disambungkan dengan mentol, maka mentol tersebut akan menyala. Ini adalah disebabkan gegelung di bahagian kanan tersebut telah pun memotong medan magnet kepunyaan magnet kekal tersebut. So when there is a cutting of magnetic field, it will produce an induced current, thus the bulb will be lights up. Okey, now kita cuba tukarkan bar magnet tersebut kepada satu lagi solenoid, tetapi dalam kes ini kita sambungkan kepada satu dry cell. Dry cell tersebut akan membekalkan arus di dalam gegelung di sebelah kiri.
And what happened is that solenoid on the left hand side will produce its own magnetic field. Dia akan ada magnetic field-nya sendiri. Ingat balik dalam pembelajaran yang lepas. Jadi jika kita bawakan solenoid di sebelah kiri mendekati solenoid di sebelah kanan, maka apa berlaku? There will be again cutting of magnetic field by the second solenoid on the right hand side, thus the bulb will be light up. Baik, katakan kita sambungkan bahagian kedua-dua bahagian tersebut dan kita akan mendapati bahawa bulb tidak akan bernyala. This is because there is no cutting of magnetic field ataupun solenoid di sebelah kiri langsung tidak membuat suatu gerakan, maka pemotongan flux tidak berlaku, maka induced current tidak terhasil dan lampu tidak bernyala. Apa kata kita tukarkan bateri untuk solenoid di sebelah kiri kepada AC power supply? Now guess what? Apabila sahaja kita tukarkan bateri kepada AC power supply, maka pada ketika AC power supply membekalkan voltan paling tinggi, medan magnet akan jadi paling besar. Dan apabila power supply membekalkan voltan paling rendah, maka medan magnet untuk solenoid sebelah kiri akan jadi paling kecil. Dan this is how it looks like. Ada ketikanya medan magnet di sebelah kiri berkeadaan besar, ada ketikanya kecil. So dia jadi besar, kecil, besar, kecil. Okay, it builds up and collapse, build up and collapse. Jadi kita tidak lagi perlu menggerakkan sebarang solenoid untuk menghasilkan nyalaan pada bulb di sebelah kanan. So there will be a cutting of magnetic field because the magnetic field is built up and collapse repeatedly. Dengan cara ini pemotongan flux berlaku dan lampu masih lagi bernyala. Jadi conclusionnya di sini, arus ulang-alik yang kita bekalkan tadi menghasilkan medan magnet yang sentiasa berubah-ubah. So apabila medan magnet berubah-ubah, pemotongan flux berlaku, berlakunya atau terhasilnya arus aruhan menyebabkan mentol bernyala. Baik, kita cuba compactkan lagi bentuk transformer ini. Kita belah dia kepada dua, kemudian kita pusing dalam keadaan berikut. Now kita sudah dapat dua gegelung. Gegelung di sebelah kiri yang membekalkan input dinamakan litar primer atau gegelung primer. Manakala gegelung di sebelah kanan adalah litar sekunder. Jadi untuk menghasilkan satu simple transformer yang lebih efektif, kita gantikan bahagian core tersebut kepada bentuk petak. Jadi kita revise sekali lagi, gegelung di sebelah kiri atau gegelung input. Okay, voltan yang mengalir di situ dinamakan voltage primary. Okay, dan gegelung di situ namanya gegelung number of turn on the primary coil. Di sebelah kanan adalah voltan output atau boleh ditulis sebagai voltan secondary. Dan gegelung di situ mempunyai number of turn NS. Jadi sebaik saja voltan dibekalkan, alternating current akan mengalir di bahagian primary coil. Dan seperti dalam animasi yang lepas, akan berlaku the change of magnetic field. Okay, akan ada magnetic field yang build up and collapse. Build up and collapse. Maksud sekejap jadi besar dan sekejapnya jadi kecil. Bahagian iron core, bahagian yang berbentuk petak tersebut, akan link the change of the magnetic field from the primary coil to the secondary coil. Okay, dia akan linkkan dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Now what happened is, apabila berlakunya perubahan magnetic field di primary coil, maka coil di sebelah kanan akan memotong medan magnet kepunyaan sebelah kiri. Dengan pemotongan tersebut, by cutting of the magnetic field, there will be an induced current produced. Okay, so induced EMF terhasil, maka terbentuklah atau terhasillah induced current. Okey, nanti dalam video bahagian kedua saya akan ajarkan pada awak beberapa formula dan juga bagaimana kita nak selesaikan soalan berkaitan transformer. Sampai di sini saja. Sekian. Assalamualaikum.